Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah minggu ini kita akan belajar tentang bentuk dan prinsip komunikasi Islam. Okey, komunikasi dalam Islam ni dia ada bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip dia. Yang pertama kita pergi kepada bentuk. Bentuk komunikasi dalam Islam ada 4. Yang pertama komunikasi dengan Allah, iaitu kita panggil dia hablum minallah. Yang macam Ustazah cakap pada minggu lepas tu, kita belajar yang hubungan kita dengan Tuhan tu, dia digelar sebagai komunikasi juga. Maksudnya kita boleh cakap dengan Tuhan, boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita panggil dia sebagai hablum minallah. Dan kedua, kita ada hablum minan nas, iaitu komunikasi dengan manusia. Kita sesama manusia pun ada komunikasi dia. Macam saya cakap minggu lepas tu, kita ada dengan bahasa, maksudnya menggunakan lidah, menggunakan ekspresi muka atau sentuhan atau lain-lain. Itu komunikasi dengan manusia, kita panggil hablum minan nas. Dan yang ketiga dalam Islam ada hablum minan nafs. Yang ni kita panggil komunikasi dengan diri sendiri ataupun monolog. Kita bercakap dengan diri kita sendiri. Kita tanya apa yang kita buat, apa yang kita cakap. Ini kita panggil hablum minan nafsi. Okey, nombor 4 kita ada hablum minal alam atau minal akhar, iaitu komunikasi dengan sesuatu yang lain, iaitu alam. Contohnya ada haiwan, ada pokok, ada persekitaran. Itu kita panggil hablum minal alam atau hablum minal akhar. Okey, kita pergi kepada hablum minallah. Hablum minallah ini adalah komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Itu dalam Islam ni kita panggil itu adalah komunikasi yang paling tinggi dan mulia. Maksudnya dalam sehari-hari bila kita bercakap dengan Tuhan, yang paling simple lah kita cakap. Sebagai Islam, kalau kita solat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Point dia dilakukan dalam bentuk vertikal dan langsung. Maksudnya antara kita dengan Tuhan. Tuhan memang maha mendengar, maha melihat. Maksudnya apabila kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan tu boleh terima terus. Maksudnya kalau kita solat tu, Tuhan tu boleh nampak terus kita solat, macam mana hati kita, macam mana. Jadi komunikasi tu berlaku secara langsung. Dan apa tujuan hablum minallah ini? Tujuan dia adalah mendekatkan diri kepada Allah, memohon petunjuk, mengadu sesuatu, bersyukur, memohon perlindungan dan lain-lain. Macam kita solat kan, tu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita nak rasa dekat kepada Allah sebagai hamba kita, ataupun kita nak mohon petunjuk. Kita rasa lost, kita rasa sesat, kita rasa keliru dengan kehidupan. Jadi kita nak memohon petunjuk tu, kita berkomunikasi dengan Allah dengan berdoa ataupun solat istikharah. Ataupun tanya dengan Allah secara langsung lah. Dan kadang-kadang kita rasa susah sangat, hidup ni ada masalah, hidup ni ada pelbagai cabaran, jadi kita mengadu sesuatu. Itu kita komunikasi dengan Allah juga. Dan antaranya kita bersyukur. Kita rasa hidup kita ni cukup, ada mak, ada ayah, ada keluarga, semua cukup makan, cukup pakai, ada rumah untuk berlindung. Jadi kita bersyukur. Itu pun kita berkomunikasi dengan Allah. Dan juga kita memohon perlindungan, minta Tuhan jaga kita, minta Tuhan selamatkan kita daripada bala di dunia dan di akhirat. Itu tujuan dia hablum minallah. Dan juga kita ada contoh macam saya cakap tadi, kita sembahyang itu yang sehari-hari lah, yang memang wajib kita sembahyang. Itu salah satu contoh hablum minallah. Dan juga berzikir, kita berzikir memuji Allah, kita bertasbih, cakap subhanallah dan lain-lain, cara-cara komunikasi yang lain lah. Dan dia boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan pada masa tertentu, masa yang afdal, dan pada bila-bila masa. Disebabkan Allah itu maha melihat dan Allah itu ada pada setiap masa, jadi kita boleh lakukan pada bila-bila masa, ataupun kita nak pilih pada waktu yang afdal. Contohnya Tuhan kata kalau kita nak minta dengan Tuhan, kita bangun di tengah malam, itu lebih afdal, maksudnya lebih mudah dimakbulkan. Dan dia dilakukan sama ada bersendiri ataupun dengan kumpulan. Ada zikir secara beramai-ramai kan, berselawat beramai-ramai. Selawat tu yalah, kita berzikir mengingati Tuhan dengan beramai-ramai. Itu kita boleh lakukan secara individu atau berkumpulan. Kita pergi kepada kedua, hablum minan nas. Hablum minan nas ini adalah komunikasi manusia dengan manusia yang lain. Macam kita dengan ibu bapa, kita dengan keluarga, kita dengan adik-beradik, kita dengan rakan satu sekolah, satu universiti, kita dengan cikgu. Ni kita termasuk di bawah hablum minan nas.
Komunikasi yang berlaku meliputi komunikasi pendidikan antara kita dengan cikgu, kita dengan kawan-kawan sekelas, dan komunikasi keluarga, kita dengan mak bapak kita dengan adik-beradik kita, dan juga ada komunikasi dalam pekerjaan, kawan sekerja, kita majikan, ataupun kita sebagai pekerja, tu komunikasi dalam pekerjaan. Dan ada komunikasi perniagaan, waktu kita nak beli nasi lemak, tak adalah datang senyap. Jadi kita mesti ada nak tu, nak ni, nak ambil, lepas kita pun bayar. Itu komunikasi dalam perniagaan. Dia pun ada juga termasuk dalam hablum minan nas. Dan juga komunikasi dakwah dan sebagainya. Kita nak ajak orang kepada kebaikan, dan kita nak larang dia daripada buat sesuatu yang tidak disukai oleh agama. Itu pun dikira komunikasi dakwah kita panggil. Okey. Yang kedua, boleh berlaku secara individu dengan individu dengan kumpulan, dan kumpulan dengan kumpulan. Okey, dia banyak sebab dah kita manusia, hidup pun dekat dalam masyarakat. Jadi seorang ke seorang pun kita panggil hablum minan nas. Dia boleh berlaku juga kumpulan dengan kumpulan. Kita satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, boleh juga berkomunikasi, ataupun individu dengan kumpulan. Contohnya cikgu seorang dan kumpulan pelajar, boleh juga berlaku. Jadi dia ada tiga bentuk lah. Hablum minan nas ni dia boleh berlaku secara individu dengan individu dengan kumpulan, dan kumpulan dengan kumpulan. Okey, dia boleh dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sama ada nak face to face ataupun tidak langsung pun dia boleh berlaku juga. Dan contoh komunikasi adalah seperti dialog, ceramah, perundingan, kaunseling, belajar, mengajar, perbualan telefon dan sebagainya. Okey, ini contoh dia lah. Dan Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama' boleh jadikan model komunikasi. Okey, disebabkan ia adalah hablum minan nas, maksudnya manusia dengan manusia. Rasulullah dah tunjuk dah macam mana cara kita nak berkomunikasi dengan para sahabat dia dulu. Jadi inilah kita boleh jadikan model macam mana Rasulullah dengan sahabat dia bercakap lembut, tidak menipu, jujur. Macam mana cara dia bergurau senda antara sahabat. Itu Rasulullah dah tunjukkan pada kita dah. Jadi kita boleh jadikan mereka tu sebagai contoh. Okey, kita pergi kepada hablum minan nafs. Okey, hablum minan nafs ni tadi dia adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Maksudnya kita kan ada kekuatan untuk bercakap dengan diri kita sendiri. Maksudnya macam suara hati, monolog kan. So dia bercakap-cakap dengan diri sendiri. Kita nak keluarkan perkataan apa, kita nak, maksudnya semua fikiran ataupun perasaan yang datang daripada dalam diri. So dia boleh dilakukan melalui bercakap-cakap. Seperti proses berfikir, muhasabah diri, ibadah harian dan lain-lain. Okey, komunikasi ni sangat dituntut dalam Islam sebab supaya kita ni jadi lebih berhati-hati. Macam contohnya bercakap tu, kita fikir dulu kita nak cakap apa. Dia tak ada je main cakap je. Oh, tak tahu orang lain terluka dengan kita punya kata-kata macam tu. Kita bercakap dulu dengan diri kita sendiri. Kalau aku cakap macam ni, mak ayah aku kecil hati tak? Kalau aku cakap macam ni, boleh gaduh tak adik-beradik? Macam tu. Jadi kita fikir, jadi kita akan lebih berhati-hati. Dan dapat menilai prestasi diri kita dan membuat perubahan kepada yang lebih baik. Maksudnya, aku ni sekarang ni elok ke tak buat macam ni? Tak boleh lah, aku kena improve. So benda tu penting. Islam memang menggalakkan kita untuk bercakap dengan diri sendiri, untuk tanya macam mana apa yang kita nak buat untuk masa depan, untuk hari ni, untuk diri kita sendiri, untuk kejayaan kita macam tu, ataupun untuk kehidupan kita. Macam tu. Okey, melalui komunikasi ni, perhubungan sesama manusia juga akan terpelihara kerana setiap orang sedar bahawa semua manusia ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Okey, macam cakap tadilah, apabila kita dah bercakap dengan diri kita sendiri, kita tahu orang lain macam mana, jadi kita lebih menghargai maksudnya lebih menerima kekurangan orang lain, dan sebab kita tahu kita sendiri pun ada kekurangan, dan kita menerima kelebihan orang lain sebab kita pun ada kelebihan. Jadi pentinglah kalau hablum minan nafs ni kita bercakap dengan diri kita sendiri. Ataupun kalau dalam Islam kita panggil muhasabah lah. Maksudnya kita muhasabah, kita hisap diri kita sendiri. Kalau kita nak kata orang salah, kita tengok kita salah ke tak ke, macam tu. Sebelum kita nak mengata orang lain tu, kita tengok aku buat ke tak apa yang aku nak cakap dekat dia ni. Jadi itulah Rasulullah dia seru kita untuk bermuhasabah. Setiap hari aku dah buat apa, aku sebagai hamba Allah dah buat apa, macam tu. Jadi kita sentiasa bercakap-cakap dengan diri kita sendiri untuk menjadi individu yang lebih baik. Okey, itu hablum minan nafs. Okey, kita pergi kepada yang terakhir. Kita ada hablum minal alam atau hablum minal akhir.
Okay, jadi ini adalah komunikasi yang bersesuaian dengan peranan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Macam kita cakap, yang manusia ni dia dijadikan sebagai hamba Allah dan juga khalifah. Jadi untuk khalifah yang mentadbir bumi ni, kita kena tahu pasal hablum minal alam ni. Macam mana kita nak jaga alam? Macam mana kita nak hargai alam sekitar kita untuk kita terus hidup dalam keadaan selesa, bahagia macam tu. Macam mana kita nak hargai haiwan-haiwan yang ada untuk menjaga keseimbangan alam ni. Itu kita punya peranan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Okey, alam sekitar adalah meliputi haiwan, tumbuh-tumbuhan dan isi alam yang lain. Lepas tu komunikasi dengan alam sekitar adalah untuk kepentingan bersama antara manusia dan alam sekitar. Maksudnya kita pun selesa, haiwan, pokok-pokok apa semua pun dia seronok. Maksudnya dia terjaga, terpelihara. Jadi sejarah ada menceritakan tentang komunikasi para nabi dengan rasul dengan alam, seperti komunikasi Nabi Sulaiman dengan haiwan, Nabi Muhammad dengan pohon kurma dan lain-lain. Ini kita pun dah pernah tahu kan, Nabi Sulaiman kan dia boleh bercakap dengan haiwan, dia boleh bercakap dengan jin. Ini tapi kita fokus kepada Nabi Sulaiman bercakap dengan haiwan lah. Dia maksudnya haiwan boleh faham dia pun boleh faham haiwan. Macam tu. Okey, dan Nabi Muhammad pun pernah bercakap dengan pohon kurma. Maksudnya pohon kurma pun pernah maksudnya Nabi ada kisah yang pohon kurma ni yang dia bercakap dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah boleh dengar dia menangis, dia bercakap. Itu okey. Sesetengah manusia boleh berkomunikasi dengan makhluk halus yang merupakan sebahagian dari alam seperti jin, syaitan dan malaikat. Okey, macam saya cakap tadi, Nabi Sulaiman dia boleh bercakap dengan jin. Okey, ada juga yang Allah bagi kelebihan kepada manusia ni, dia boleh bercakap dengan jin, dengan syaitan, dan ada yang boleh bercakap dengan malaikat. Malaikat ni Rasulullah pun boleh bercakap dengan malaikat. Dia bercakap dengan Jibril masa menerima wahyu. Jadi ini kita panggilkan dia hablum minal akhar, hablum minal alam. Okey, jelas Okey, kita teruskan kepada part kedua dalam topik hari ini. Kita pergi kepada halangan komunikasi Islam. Okey, dalam kita berkomunikasi ni mesti ada halangan yang membantutkan komunikasi. Komunikasi yang kita cakap tadi lah, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan manusia, dengan persekitaran, mesti ada halangan-halangan dia. Okey, kita boleh tengok apa halangan dia. Dia ada empat halangan. Yang pertama faktor persekitaran, yang kedua faktor komunikator dan sasaran. Komunikator ni tahu kan? Orang yang bercakap ni, macam Ustazah sekarang komunikator. Dan sasaran tu korang lah. Itu sasaran tu penerima, komunikator tu yang memberi. Okey, yang ketiga faktor persepsi. Persepsi ni pandangan, sama ada komunikator atau sasaran. Yang keempat, kita ada faktor ketidakpatuhan kepada etika dan prinsip Islam. Yang ni kita dalam Islam kita dah tahu dah. Ada etika-etika dia, ada prinsip-prinsip dia. Tapi apabila tidak patuh, itulah akan jadinya halangan dalam komunikasi Islam. Okay, kita terus kepada faktor yang pertama. Faktor yang pertama itu faktor persekitaran. Yang pertama, kebisingan. Kalau bising lah, duduk dekat stesen bas, bising, weng. Macam mana nak cakap? Macam mana nak dengar? Tak faham apa nak cakap. Jadi maklumat yang nak diberikan tu tak sampai. Okey, yang kedua, lokasi kurang sesuai. Dekat mana? Kat tapak pelupusan sampah. Jadi bau, ya Allah, apa benda ni? Tak boleh nak cakap, tak boleh nak fikir. Macam tu kan. Ataupun dekat tandas yang berbau sangat, tak boleh kan, macam tu. Okay, lokasi kurang sesuai dan jarak kurang sesuai. Jarak tu jauh sangat ke, sekejap lagi terputus lain. Macam mana nak dengar? Tak faham apa maklumat yang nak sampaikan tu. Okay, ataupun cuaca kurang baik, dah tengah hujan lebat, sekejap lagi tak dengar apa benda lah cakap, tak dengar, tak faham, maklumat tak sampai. Ataupun kadar cahaya yang kurang, duduk dalam gelap, tak nampak lah apa benda yang nak tunjuk ni, tunjuk demo apa benda, tapi tak sampai apa benda lah sebab kadar cahaya yang kurang. Okey, tahap kebersihan, ada dekat tempat yang kotor macam saya cakap tadi, tempat kotor, macam mana lah nak duduk, nak bercakap, nak sampaikan maklumat dekat tempat yang tak bersih. Okey, kita ada faktor komunikator dan sasaran. Okey, kita tengok faktor komunikator dan sasaran ni, kelemahan fizikal. Contohnya dia tak berupaya untuk menyampaikan. Maksudnya tak ada suara ke pada hari nak bercakap tu, ataupun dah lah tak ada suara, tak boleh nak bercakap betul-betul bahasa isyarat, pun tak pandai juga macam mana. Jadi kat situ kelemahan fizikal lah. Lepas tu ada kesan emosi. Maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan emosi ni yang menghalang daripada komunikasi tu sampai.
sedih sangat ke, ataupun masa tu tengah marah sangat ke, tak boleh terima apa orang ni cakap, macam tu. Lepas tu pemilihan metod penyampaian yang kurang tepat. Nak bercakap dengan kanak-kanak darjah 1 tapi bercakap bahasa tinggi macam dengan orang universiti, tak boleh juga. Jadi pemilihan metod penyampaian yang kurang tepat tu. Okey, lepas tu khayal dengan fikiran sendiri. Ni masalah. Apabila dah bercakap dengan orang, lepas tu dia dengan fikiran dia sendiri. Jadi orang tu cakap, dengar tak? Tak dengar, dah seorang sendiri kan. Itu khayal dengan fikiran sendiri. Itu pun halangan Sebab itulah yang minggu lepas tu saya cakap, mendengar pun adalah salah satu cara dekat dalam komunikasi Islam. Mendengar tu sendiri adalah dituntut dalam Islam. Maksudnya disebut dalam Al-Quran. Bila dah kita dah dengar orang cakap, lepas tu kita pun khayal dengan fikiran sendiri, dah apa yang dicakap pun tak dengar, dah tak faham, lepas tu dah tak boleh terima maklumat. Okey, lepas tu isyarat badan tidak selaras dengan lisan. Bercakap lain tapi isyarat badan bagi macam lain. Tu halangan lah. Okey, penggunaan dialek yang berbeza. Dia bercakap bahasa dengan dialek yang kita tak faham. Kita cakap bahasa dialek lain, dia bercakap dialek lain. Jadi kadang-kadang dia membawa maksud yang perkataan yang sama membawa maksud yang berbeza dalam dialek yang lain-lain. Jadi ini pun halangan Lepas tu kelemahan mendengar, tak dengar, kurang dengar, dan maklumat tidak mencukupi. Okey, kita pergi kepada faktor persepsi. Faktor persepsi membuat kesimpulan awal. Ni orang yang menerima ni, sasaran ni, dia belum lagi terima maklumat, dia belum lagi hadam apa orang tu nak cakap, tapi dah ada kesimpulan dah dekat dalam kepala dia. Dia nak faham apa dia nak faham je, macam tu. Okay, ni menghalang. Jadi sebab tu lah apabila orang sampaikan maklumat, kita dengar dulu, faham dulu, baca dulu reaksi dia, tengok dulu dia punya bahasa tubuh, lepas tu intonasi dia macam mana. Lepas tu barulah kita nak buat kesimpulan daripada apa yang dia sampaikan tu, barulah maklumat tu betul, tepat. Lepas tu faktor kedua, berprasangka. Ni awal-awal lagi kita dah sangka-sangka dah, dia ni mesti macam ni. Sama juga yang ketiga, menilai atau melabel orang. Ini halangan kita. Apabila kita dah nilai atau label orang, kita dah tak boleh terima dah apa yang dia cakap. Contohnya, orang tu nak ajak kita buat baik, tapi kita ni dah rasa dia tu, alah kau pun tak baik, nak cakap aku tak baik. Jadi sebenarnya persepsi ni yang akan menghalang, padahal apa yang disampaikan tu baik. Macam tu. Jelas pura-pura dalam berkomunikasi. Ni pun masalah juga. Dia tak faham, tapi dia pun pura-pura faham lah. Jadi orang pun yang bercakap tu ingatkan dia dah faham dah, sebenarnya tak faham lagi. Lepas tu tidak ada kepercayaan kepada penyampai. Dia sama macam tadi, dia menilai atau melabel orang. Orang tu bercakap, jadi kita tak percaya pada dia. Macam mana kita nak terima? Kita tak boleh nak terima apa yang disampaikan tu. Maklumat yang dia bawa tu, kita tak boleh nak hadam dengan baik sebab kita tak percaya pada dia. Macam tu. Okey, lepas tu halangan yang terakhir, hanya dengar apa yang hendak dia dengar. Orang tu bercakap panjang lebar, sekejap lagi aku nak ambil yang sikit tu je. Aku nak terima apa yang nak dengar tu je. Ni pun masalah Okey, ini halangan daripada faktor persepsi, pandangan. Okey, faktor terakhir kita ada faktor ketidakpatuhan kepada etika dan prinsip Islam. Yang ni saya cakap tadi, kita dalam Islam ni ada etika, ada prinsip dalam berkomunikasi. Tapi apabila kita tidak patuh kepada etika-etika tu dan prinsip-prinsip tu, itulah jadi halangan. Maksudnya komunikasi tu tak sampai. Yang pertama, contoh dia mengutuk kepribadian orang lain. Okay. Lepas tu yang kedua, memperkecil-kecilkan atau menghina orang lain pun menghalang kita untuk terima maklumat juga. Lepas tu mengumpat, memfitnah. Ini contoh-contoh yang tidak selari dengan etika dan prinsip Islam. Benda-benda macam ni Islam tak bagi, tapi kita buat. Kita buat, itulah halangan. Itulah halangan dalam komunikasi Islam. Tuhan tak Rasulullah tak bagi mengumpat, tapi kita mengumpat. Rasulullah tak bagi memfitnah sebab boleh buatkan kekecohan ataupun pecah belah dalam masyarakat, tapi kita memfitnah. Dan fitnah ni sendiri tidak selari dengan etika dan prinsip Islam. Etika prinsip Islam kenalah jujur, bercakap benar. Kalau orang buat salah, kita tegur dia, bukannya mengumpat di belakang. Jadi benda tu yang akan membuatkan komunikasi Islam ni berjaya. Okey, yang terakhir kita ada memuji berlebihan dan lain-lain. Maksudnya berlebih-lebih sangat muji. Dalam Islam ni boleh nak muji. Suka dengan sesuatu kita pun puji. Tapi kalau berlebih-lebihan sangat tu tak boleh. Dia membawa banyak lagi kemudaratan yang lain. Okey, boleh tengok contoh
slide ke-12 tu tengok halangan dalam komunikasi Islam. Ini antara hubungan siapa dengan siapa. Waktu solat kan, waktu solat tengok antara hubungan hablum minallah kan, hamba dengan Allah. Yang tengah tu imam tu elok lah ingat Allah. Yang lain ada ingat makanan lah, lepas tu ada ingat kekasih lah, lepas tu ada yang gugup-gugup lagi lah nak sebut dah. Susah nak sebut. Lepas tu ada yang bergaduh dengan nyamuk. Ni jadi halangan dalam komunikasi. Komunikasi dengan Tuhan. Tak sampai apabila dalam kepala tu banyak lagi benda lain yang nak fikir selain daripada solat waktu tu. Selain untuk jaga khusyuk pada waktu tu. Sedangkan Allah minta kita untuk solat khusyuk. Allah minta kita lupakan segala benda waktu kita solat dan ingat hanya pada Allah sahaja. Barulah komunikasi kita dengan Tuhan tu sampai. Okey, tengok yang ke-13. Ini halangan dalam komunikasi juga. Ini masalah dengan lecturer. Ni boleh bacalah, boleh baca sendirilah komik ni. Okey, pergi ke 14, slide ke-14. Ini ketidakpatuhan. Dia dah letak dah amaran dilarang membuang sampah. Tapi besar-besar pula tu, warna merah pula tu, ada tanda seru segala. Tapi orang ni buang juga. Ini ketidakpatuhan. Dia tengok pun dia memang masalah, tak tahulah, tipulah kalau orang tu dia tak nampak kan. Tapi dia tetap buang juga. Apalah, dah kata dah terang dah jangan buang sampah, tapi dia buang juga. Itulah masalah dia, ketidakpatuhan. Okey, yang ke-15. Tengoknya. Tuhan dah kata dah kena berbaik-baik antara sama sendiri. Tapi ya Allah, masing-masing tu membuli juga. Tengok dia bully kawan dia. Tak elok kan? Sebab tu lah dalam Islam kita ada prinsip-prinsip. Jangan menyakiti orang lain. Jangan ini yang fizikal. Yang emosi. Jangan nak merendah-rendahkan. Jangan nak menghina-hina. Macam tu kan? Jadi Islam dah ada prinsip-prinsip dia. Dah ada etika-etika dia. Tapi inilah halangan-halangan dia. Dah berkelompok pula. Buat perbuatan tak baik pada orang lain. Okey, jelas sampai slide ke-15. Okey, kita pergi seterusnya kepada prinsip komunikasi Islam. Okey, dekat dalam Islam ni, dalam komunikasi Islam ni ada prinsip-prinsip dia. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah, yang ketiga khilafah, wasatiyah dan tawazun. Okey, apa maksud prinsip-prinsip ni? Okey, kita pergi kepada yang pertama, tauhid. Apa tu tauhid? Tauhid ni dia dalam hubungan kita dengan Tuhan lah, manusia dengan Tuhan. Okey, setiap perkara termasuk komunikasi perlu berhubung dengan Allah. Maksudnya apa sahaja perkara kita sebagai hamba buat, dia mesti berhubung terus dengan Allah. Okey, prinsip ni berbeza dengan fahaman sekular. Okey, kalau orang sekular dia punya fahaman, kalau hubungan dengan Tuhan ni dikira personal. Maksudnya kalau kita Islam, semua benda yang kita buat semua relate to Allah. Kalau kita nak belajar pun kita kerana Allah Ta'ala, kita nak bekerja pun kita kerana Allah Ta'ala. Itu berbeza dengan fahaman Barat. Tak boleh. Dia kalau dengan perkara yang berkaitan dengan agama ni, dia persendirian je. Dia dengan Tuhan ni dia tidak melibatkan keduniaan pun. Macam tu. Tapi kalau kita Islam, kita semua relate tu Allah. Kalau kita berhubung antara satu sama lain pun sebenarnya diniatkan kerana Allah. Okey, setiap komunikasi itu perlu diniatkan kerana Allah dan bertujuan amar makruf nahi munkar. Okey, kita yang pertama tu apabila dalam prinsip tauhid ni kita mesti niat kerana Allah. Kalau kita bercakap tu kerana Allah. Kalau kita diam pun kerana Allah. Kalau ada orang buat salah, kita nak tegur dia pun kerana Allah. Bukan sebabnya aku nak tunjuk baik lah depan dia, tak ada. Itu mesti kerana Allah Ta'ala juga. Kalau kita nak ajak orang buat kebaikan pun sama. Kita mesti kerana Allah Ta'ala. Itulah prinsip tauhid. Maksudnya setiap satu komunikasi kita tu, kita berlandaskan kepada tauhid kita kepada Allah. Kita percaya bahawa Allah melihat kita berkomunikasi. Kita percaya bahawa Allah tu menghitung setiap satu yang kita gunakan dalam komunikasi. Diam kita Allah hitung, cakap kita Allah hitung, reaksi muka kita Allah hitung, kita buat kasar dengan orang, pukul orang Allah hitung. Semua Allah hitung. Kita tahu yang Allah itu tengok semua benda. Okey. Wajib berlandaskan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan akidah, syariat dan akhlak Islam. Okey, itulah prinsip tauhid. Dia mesti apa yang dalam syariat Islam tu kita kena ikut. Syariat Islam kata jangan mengumpat, kita tak boleh mengumpat. Syariat Islam kita jangan menyakiti orang lain, macam tu. Dan tidak bertentangan dengan akidah.
syariat dan akhlak Islam. Bercakap lemah lembut, bercakap baik, bercakap jelas, bercakap ataupun kalau dengan sentuhan yang macam mana, kita tak pukul orang, bersalaman cara yang baik, itu semua ada dekat dalam syariat Islam. Jadi komunikasi itu semua dalam prinsip tauhid ni mesti berlandaskan syariat Islam. Dan yang terakhir, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama. Macam mana kita nak tahu semua benda ni? Macam mana nak tahu prinsip tauhid ni? Macam mana nak tengok prinsip komunikasi, prinsip tauhid dalam komunikasi ni? Mestilah ada dalam Quran dan Sunnah. Rasulullah pun dah tunjuk dah macam mana komunikasi yang berlandaskan yang Allah minta kita sebagai Muslim ni amalkan. Jadi ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kita pergi kepada prinsip kedua, iaitu adalah. Apa itu adalah? Adalah ni daripada sifat adil, tidak berat sebelah dan bukan bertujuan kepentingan peribadi. Kat dalam prinsip ni, kalau kita nak berkomunikasi dengan orang, kita tidak berat-beratkan mana-mana pihak. Dan kita bersifat adil apabila kita berkomunikasi. Kalau macam contohnya cikgu dengan anak murid, adil, dia tak berat sebelah, dia ada hitungan yang betul-betul di tempatnya, macam tu. Dia bukan untuk kepentingan peribadi. Okey, meletakkan sesuatu perkara sesuai dengan tempat, keadaan dan sasarannya. Itu dalam prinsip adalah kita bercakap pada tempatnya, kita marah pada tempatnya. Maksudnya bukannya tak boleh marah langsung. Dalam Islam boleh marah. Ni jangan marah sebab Islam tak bagi. Bukan macam tu. Marah boleh. Kalau perkara yang orang tu buat menyalahi dan Islam membuatkan Allah marah, kita boleh marah. Tapi marah yang macam mana? Itu ada dekat dalam Islam. Maksudnya kalau kita marah pada tempat yang sesuai. Kalau kita sedih pada tempat yang sesuai. Janganlah orang tengok cerita sedih, sekejap lagi kita ketawa terbahak-bahak. Tak kena. Okey, macam tu jelas. Okey. Contoh dalam memberi keputusan, penyaksian dan hukuman. Kalau kita nak buat satu keputusan, mestilah adil. Mestilah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey, penyaksian dan hukuman. Kalau kita nak saksi, kita nak bagi tahu orang yang kita dah saksikan sesuatu, kita jangan cakap bohong. Kita mesti kena letakkan pada tempat dia. Mesti adil dalam memberi penyaksian tu. Okey, firman Allah, dan apabila kamu mengatakan sesuatu semasa membuat apa-apa keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Nampak tak Allah kata, walaupun orang tu adik-beradik kita, walaupun orang tu yang kita sayang sangat dekat dia, kita mesti adil dalam kita meletakkan hukuman contohnya. Sebab itulah Nabi kata, kalaulah Fatimah anak dia tu mencuri, aku akan potong tangan dia. Maksudnya Rasulullah sendiri pun kata, lau sariqat Fatimah laqata'tu yadaha. Aku kalau Fatimah tu sendiri, anak dia yang dia sayang-sayang tu, dia tidak berat sebelah dalam meletakkan hukum. Itu Rasulullah bagi contoh pada kita. Okey, kita pergi ke prinsip seterusnya, khilafah. Okey, kita yakin bahawa setiap kita menanggung setiap apa yang diperkatakan di akhirat kelak. Okey, dekat prinsip khilafah ni penting dalam komunikasi Islam. Apabila kita bercakap, kita lukakan hati orang, kita tanggung. Apabila kita bercakap, kita gembirakan hati dia, kita dapat ganjaran kebaikan. Itu kita percaya. Dalam prinsip khilafah ni, itu yang kita percaya. Kita buat baik pada ibu bapa, kita salam dengan dia, kita sentuh dia, kita cium dia, dia rasa gembira. Jadi kita tahu benda tu akan diganjarkan dengan kebaikan pada hari akhirat nanti. Okey, setiap Muslim wajib melaksanakan amar makruf nahi munkar. Okey, dekat dalam prinsip khilafah ni, setiap Muslim tu dia mesti jalankan tanggungjawab dia. Amar makruf nahi munkar, dia mesti sebarkan kebaikan kepada orang. Dia mesti, kalau nampak keburukan, dia mesti halang daripada orang tu buat. Itu kewajipan seorang Muslim. Dia terkandung dalam prinsip khilafah dalam komunikasi Islam. Dan orang Islam yang paling baik adalah orang Islam yang menjaga lidahnya. Kat sini, kalau hubungan antara manusia dengan manusia, di bawah prinsip khilafah ni, kita bertanggungjawab dengan apa yang kita cakap. Kita tahu kalau kita cakap macam tu, orang tu akan terluka. Jadi kita jaga lidah kita, jangan cakap. Kalau kita bercakap macam tu, orang tu gembira. Jadi kita boleh cakap. Okey, macam tu dalam komunikasi Islam, di bawah prinsip khilafah. Okey, dia tidak berlandaskan nafsu semata-mata, tapi dikawal dengan akal dan
iman. Setiap masa kita punya fikiran tu akan bagi tahu mana baik, mana tak baik. Lepas tu iman kita pun cakap betul ke tak dalam agama macam ni, boleh ke tak buat. Okey, ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia fikir, sehingga dengannya dia terjerumus ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Okey. Hadis ni muttafaqun alaih lah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah menerangkan bahawa kita ni apabila kita bercakap, kita kena fikir. Kalau kita bercakap tapi kita tak fikir, lepas tu benda tu akan membuatkan kita ni masuk ke dalam neraka. Jaraknya jauh dari timur ke barat, besarnya neraka tu, kita akan terjerumus ke dalam tu apabila kita bercakap tapi kita tak fikir. Cakap je, tak tahulah orang terluka ke tak tahulah bila kita cakap tu orang membohong ke tak, mengumpat ke tak, mengeji ke tak, tu akan membuatkan kita tercampak ke dalam neraka. Jadi prinsip khilafah ni menunjukkan tanggungjawab kita sebagai hamba dalam berkomunikasi. Tak kira lah antara sesama manusia ataupun kita dengan, tadi kan cakap kita ada dengan haiwan, dengan apa. Jadi khilafah ni pertanggungjawapan kepada apa yang kita komunikasikan. Okey, jelas Okey, kita ada prinsip seterusnya, wasatiyah. Wasatiyah ini bersederhana. Dalam setiap komunikasi kita kena bersederhana, tidak melampau. Dan kalau kita bercakap dalam keadaan yang seadanya, yang sederhana. Lepas tu kita tak berlebih-lebihan memuji orang sampai mengampu-ngampu dia, mengipas-ngipas dia. Tak boleh, dalam Islam tak ada benda tu. Kalau puji macam tu lah. Sebab pujian ni boleh membawa kecelakaan kepada orang yang dipuji. Dia jadi takbur, dia jadi megah diri, macam tu. Okey. Prinsip wasatiyah ni pula, dia menunjukkan kita tidak boleh berlebih-lebihan waktu marah. Waktu marah ni sampai habis kita hancurkan barang semua. Dah mudarat pula kan. Jadi marah pun bersederhana, ketawa pun bersederhana. Nanti mengganggu orang lain, nanti melukakan hati orang lain. Kita ketawa apabila orang sedih. Tak boleh lah. Jadi wasatiyah ni membuatkan kita menjaga perlakuan kita. Dan mudah mempunyai kata-kata seorang tanpa usul periksa dan salah menggunakan medium komunikasi secara bebas. Wasatiyah ni akan membuatkan kita ni, yalah dah mudah kan. Sistem komunikasi kita sekarang ni berlaku dengan sangat mudah. Kalau macam guna jari je, boleh je nak guna medium komunikasi. Bebas nak guna segala-galanya. Tapi Islam tu ajar kita untuk bersederhana. Kita kena, kalau nak percaya orang sampaikan berita, kita kena bersederhana. Kita tak boleh nak disebabkan kita fan sangat kat dia. Orang yang cakap tu idola kita lah, percayalah walaupun dia cakap tu kita tahu yang dia salah, tak apa, terima. Tak boleh macam tu. Jadi wasatiyah ini akan menjaga, prinsip wasatiyah ini akan menjaga kita dalam berkomunikasi. Okey, jika ragu dalam suatu perkara, maka hendaklah elak dalam berbicara. Kalau kita ragu dalam suatu perkara, kita tak yakin, kita tak tahu benda tu betul ke tak ke, jadi elak untuk bercakap. Sebab kita bukan ahli dalam perkara tu. Okey. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Okey, yang kita bincang minggu lepas pun saudara bincang dapat hadis ni. Kalau kita ni percaya kepada Allah dan hari akhirat tu maksudnya kita menerima balasan daripada apa yang kita lakukan. Kita hendaklah berkata baik-baik sahaja. Kalau tak boleh nak cakap baik, mulut ni asyik nak cakap buruk je. Asal buka je nak mengata orang, asal buka je nak lukakan hati orang. Itu lebih baik dah diam. Itu Nabi pun dah ajar kita, sama ada pilih nak kata baik ataupun diam. Bercakap baik tu dapat pahala. Tapi kalau dah dapat halang diri daripada bercakap buruk tu, kita diam pun dapat pahala juga. Okey. Jadi pilihlah untuk berkata-kata dengan baik. Okey, dan ayat Quran, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Macam mana suara keledai? Kan? Buruk kan? Allah umpamakan dia adalah buruk suara tu. Bising, kalau kita dengar tu tidak menyenangkan macam tu. Jadi Tuhan umpamakan suara orang yang lantang, suara orang yang mengganggu orang lain apa semua ni macam suara keledai. Okey, jelas Ini prinsip wasatiyah. Okey, kita pergi kepada prinsip seterusnya, prinsip tawazun. Tawazun ni apa? Tawazun ni adalah seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Apabila kita komunikasi tu,
dia seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Kita wajib menjaga hubungan dengan Allah, dalam masa sama kita juga perlu menjaga hubungan sesama makhluk. Kan kita dah belajar tadi, ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum minal alam kan. Maknanya prinsip dekat dalam Islam ni dia seimbang. Kita bukannya semata-mata hubungan dengan Allah je. Tapi hubungan manusia kita kena jaga juga. Macam contoh saya bagi tadi, orang tu dia buat kemungkaran, memanglah Tuhan minta kita untuk halang dia daripada buat kemungkaran tu, tapi kita juga perlu jaga hubungan sama manusia. Kita tak boleh nak maki-maki dia mentang dia buat satu perkara yang Allah larang, kita pergi maki-maki dia suka hati kita je. Tak boleh. Dia mesti ada keseimbangan. Jadi itulah prinsip tawazun dalam komunikasi Islam. Dan selarikan antara kehendak nafsu, akal dan iman. Hanya melebihkan sesuatu perkara jika dalam keadaan darurat. Ini tunjukkan keseimbangan dalam komunikasi Islam. Contoh dia, kita berhenti solat sunat kerana menyahut panggilan ibu. Kalau kita solat sunat, ini solat sunat lah yang pastinya. Kalau solat fardu tu memang dia fardu lah, dia utama. Tapi kalau kita solat sunat, lepas tu ibu kita panggil dan panggilan tu penting untuk kita sahut, kita boleh berhenti dulu solat sunat tu. Dia sebenarnya adalah komunikasi dengan Tuhan kan. Kita sedang solat sunat untuk tambah pahala kita. Tapi bila ibu panggil kita, kita berhenti dulu solat sunat tu. Kita sahut dulu panggilan ibu. Sebab solat sunat tu boleh solat balik sekejap lagi. Kalau solat fardu ni memang dia dah yang pertama lah, sebab kita sedang menjalankan kewajipan. Tapi kalau solat sunat boleh berhenti dulu, sahut panggilan ibu, lepas tu solatlah balik kemudian. Jelas lah. Dan ada prinsip yang terakhir, prinsip tawazun, iaitu keseimbangan. Yang terakhir kita ada etika komunikasi Islam. Ada 5 saranan dalam Al-Quran berkaitan etika komunikasi. Yang pertama, kaulan sadida, iaitu harus jujur dan benar. Informasi tidak ditambah, dikurangi atau dibuat-buat. Macam sekarang lah, ada fakta sikit je, lepas tu berlebih-lebih, tokok tambah. Ataupun ada maklumat panjang tapi kita pendekkan untuk kepentingan kita je. Tak boleh. Dia mesti, kalau fakta tu macam tu, informasi tu macam tu lah dia. Tak payah nak tambah-tambah, tak payah nak kurang-kurang, tak payah nak buat-buat. Lepas tu yang kedua, qaulan ma'rufah, iaitu kata-kata yang baik, menyeru kepada kebenaran dan kebaikan serta mencegah kepada kemungkaran. Dan ketiga, kita ada qaulan balighah, kata-kata yang membekas di jiwa manusia serta bersesuaian dengan tahap pemikiran pendengar. Qaulan balighah ni dia adalah kata-kata yang memang jelas. Maksudnya apabila kita nak sampaikan sesuatu tu sampai. Sebab itulah kalau sasaran kita adalah orang yang umur sekian-sekian, kita bercakap dengan umur dia. Ataupun orang yang kita bercakap tu dia punya tahap kefahaman dia macam ni, kita ikut yang macam tahap kefahaman dia tu, barulah sampai. Jadi kata-kata tu berbekas kat jiwa dia. Dan kita ada qaulan maisura, ucapan yang layak dan baik untuk dibicarakan serta memberi motivasi kepada pendengar. Benda yang kita suka nak dengar. Ayat Al-Quran menyebutkan komunikasi dalam Islam tu adalah dia baik je. Apabila dibicarakan tu kita rasa macam termotivasi je untuk dengar. Kita dan terakhir kita ada qaulan karimah, iaitu menggunakan perkataan yang mulia dan tiada unsur-unsur keji. Jadi dalam Islam ni mementingkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia, yang elok. Dia tidaklah mempunyai unsur-unsur keji dekat dalam kata-kata tu. Jelas